Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, syarah kitab tauhid. Kita masih bincang bab cinta kepada Allah lah. Dalam bab tauhid ni dia bukan sekadar syirik saja dah. Tapi dia ada bincang juga bab cinta pada Allah ni. Cinta pada Allah ni tanda tauhid ni, tanda tauhid. Sebab-sebab yang boleh menimbulkan cinta kepada Allah kita nak bincang dah. Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin menyebutkan sebab-sebab yang boleh mendatangkan cinta kepada Allah SWT. Dan kita mestilah menempuh sebab-sebab tersebut dahulu agar kita boleh bercinta kepada Allah lah. Kerana cinta kepada Allah adalah ibadah. Dan cinta ni bukan saja dia adalah ibadah lah. Dia adalah perkara tauhid juga lah. Ibn Qayyim menyebutkan ada 10 perkara yang boleh mendatangkan cinta kepada Allah SWT. Bila rujuk kitab Madarijus Salikin jilid 3 muka surat 18 hingga 19 lah. Pertama nak suruh berasa cinta pada Allah ni, pertama baca Quran. Bukan baca Quran saja, baca Quran dengan tadabbur dan memahami makna-maknanya. Kita baca tafsir lah. Kalau kita baca Quran saja, tak faham makna, tidak rasa cinta sangat, nak rasa sedap sajalah. Tapi nak berasa cinta pada Allah ni kena tahu makna. Ibn Qayyim menyatakan, Ibn Qayyim ni dalam kitab disebut ahaduha qira'atul Quran bitadabburi wa tafahumi lima'anihi wa ma urida bihi. كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه يتفهم مراد صاحبه منه. Yang pertama yang kata dah, Ibn Qayyim kata membaca Quran dengan tadabbur, faham dia lah, menghayati makna dan berusaha memahami makna seperti yang dikehendaki. Sebagaimana halnya dengan menelaah buku yang mestilah dihafal seseorang agar dia dapat memahami maksud pengarangnya. Telaah buku jangan sampai kena hafal dah. Mana penting-penting tu dia boleh faham maksud pengarang je lah. Nak bahas orang zaman dulu ngaji tu, kaedah dia ngapa matan panggil dah. Nak faham kitab besar kena hafal matan. Dia kaedah gitu dah. Tak apa, kalau ni kurang sikit dah. Cara tu dah. Banyak di antara kita yang membaca Quran dengan target agar dalam sehari selesai satu atau berapa juz baca banyak Quran lah. Terutama boleh puasa banyak nak baca Quran sikit lah. Akan tapi kita lupa pula untuk membaca Quran dengan tadabbur, dengan menghayati makna Quran lah. Padahal membaca Quran dengan tadabbur akan lebih menambahkan iman kita. Kalau setengah orang nak baiki iman, nak tambah iman ni, keluar Jumaat Tabligh apa tak salah dah, betul juga dah. Tapi nombor satu sekali sebenarnya sebelum itu ialah faham makna Quran dah. Kita nak baca dengan baca tafsir, dengan baca terjemah tafsir ke apa tu, baru kita berasa nikmat baca Quran kita dah. Kerana maksud dari membaca Quran adalah untuk tambah iman. Maksud baca Quran bukan untuk boleh pahala. Pahala ni ada pula nak sedekah pahala dah. Baca Quran tak ada kerja lain, tak sedekah pahala lah dah. Tapi utama dari baca Quran ni ialah untuk tambah iman. Pahala tu nombor 2 dah, tambah iman nombor 1 dah. Ketika seorang telah menyedari bahawa Allah SWT telah menurunkan Al-Quran dengan keindahannya, kandungan yang begitu mendalam, secara tidak langsung akan membuatkan seseorang tersebut cinta kepada sang pemilik firman tersebut. Firman-firman tersebut, kata-kata Allah tu, kita akan rasa cinta lah pada Allah SWT yang kecek kita lah. Dengan baca Quran tu, kita seolah berbicara dengan Allah SWT lah. Dia akan merasakan kebahagiaan dan kelazatan yang luar biasa yang tidak dirasakan oleh para penyanyi dan pemain muzik. Sebenarnya kalau orang sedap muzik dah, nasyid lah, qasidah, nyanyi lagu apa pun, sebenarnya Quran itu sendiri jauh lebih nikmat jika kita menghayati maknanya. Oleh kerananya jika seorang membaca Quran dengan tadabbur, maka dia akan dengan mudah mencintai Allah SWT. Hanya saja masalahnya adalah masih banyak di antara kita yang tidak faham bahasa Arab. Masalahnya sehingga firman Allah masih belum boleh kita fahami. Paling kurang baca tafsir lah. Kita boleh belajar bahasa Arab, bahasa ada makna mendalam setiap kata dalam bahasa Arab tu. Bukan sekadar terjemah harfiah saja dah, yang ada mendalam dah. Tak apalah, berperingkat-peringkat dah.
Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. Amalan bid'ah, amalan sunnah. Cara kita nak suruh saya cinta kepada Allah SWT ni dengan amalan sunnah. Ibn Qayyim mengatakan, Ibn Qayyim ni ada kitab tasawuf dia, Madarijus Salikin, kitab tasawuf ni dah. Dah. Tangga-tangga dalam menuju Allah SWT dah. Jadi peringkat-peringkat dia dah. Jadi kita Ibn Qayyim ni kitab tasawuf dia dah. Jadi kita jangan ingat kita Ibn Taymiyah ke Ibn Qayyim ni tidak ada kitab tasawuf dia, ni kitab tasawuf dia. Ibn Qayyim mengatakan as-sani at-taqarrubu ila Allah bin nawafili ba'da al-fara'idi fa innaha tuwassiluhu ila darajatil al-mahmubiyyah ba'da al-mahabbah. Kedua, dia kata dah, cara kedua ni mendekatkan diri kepada Allah. Bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah setelah amalan-amalan wajib. Kerana yang demikian ini boleh menghantarkan seseorang hamba kepada derajat orang yang dicintai setelah dia memiliki cinta. Jadi kita amalan sunnah setelah amalan wajib boleh menghantarkan kita ni kepada derajat orang yang dicintai lah. Kita boleh sebut kita cinta Allah, tapi nak suruh Allah cinta kita, kita kena sembahyang sunat. Amalan sunnah banyak lah. Seseorang yang ingin menimbulkan kecintaan pada Allah, nak suruh dia berasa cinta pada Allah, hendaknya melaksanakan amalan-amalan sunnah seperti sedekah, salat-salat sunnah dan perkara-perkara sunnah dan yang lainnya. Kerana Allah SWT berfirman dalam hadis Qudsi, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu." Dan tidaklah hamba-Ku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampailah aku mencintai dia. Jadi amalan sunnah tu kena berterusnya banyak, barulah jadi Allah cinta pada kita lah. Hadis riwayat Bukhari nombor 1502. Ini dalil bahawasanya mengerjakan amalan-amalan sunnah akan menumbuhkan cinta kepada Allah dan Allah juga akan mencintainya. Hanya saja amalan tersebut mestilah ikhlas. Ikhlas dulu lah baru boleh. Jadi cinta dah, tak ikhlas tak jadilah dah. Yang ketiga, selalu berzikir pada Allah. Cara ketiga supaya kita berasa saya cinta kepada Allah ni, kita kena zikir pada Allah. Ibn Qayyim mengatakan as-salisu dawamu zikrihi ala kulli halin bil lisani wal qalbi wal amali wal hali fa nasibuhu min al mahabbah ala qadri nasibihi min hadha dzikr. Yang ketiga cara dia nak suruh kita cinta Allah, senantiasa mengasihi Allah dalam setiap keadaan, baik dengan lisan dan hati dan dalam beramal dalam setiap keadaan. Cinta yang dia dapatkan bergantung dari zikir tersebut. Dapat setahu mana cinta, tahap cinta pada Allah ni ialah tahap zikir lah. Zikir yang sunnah lah, ada zikir reka-reka hu-hu lah, macam-macam tu. Dia ada masuk unsur jin ke apa lah, kita takut dah. Berzikir di setiap keadaan atau dengan merenungkan sesuatu yang membuat kita boleh mengasihi Allah SWT atau mengasihi firman-firmannya, itu semua boleh menambahkan kecintaan pada Allah SWT. Banyak cara zikir ni. Ataupun kita ingat Quran apa dah. Itu pun boleh macam zikir juga lah. Sejauh mana kita mengasihi Allah, maka sejauh itu pula lah kecintaan kita kepada Allah dan cinta Allah kepada kita. Dia akan berbalah lah. Cinta Allah ni kalau kita selalu ingat Allah dah. Yang keempat, cara keempat ni Ibn Qayyim kata, mendahulukan apa yang cintai oleh Allah daripada apa yang cintai dari diri kita sendiri dah. Apa yang Allah suka, kita utamakan daripada apa yang kita hawa nafsu kita suka lah. Ibn Qayyim mengatakan ar-rabi'u isaru mahabbati ala mahabbika 'inda ghalabatil hawa. Yang keempatnya, cara keempatnya lebih mengutamakan terhadap apa yang dicintai oleh Allah daripada apa yang engkau cintai ketika hawa nafsu menguasai. Ketika hawa nafsu kita ingin untuk kita melihat pada wanita-wanita haram, kita pandang dan kita sedar bahawa hal itu dilarang oleh Allah, maka kita menundukkan pandangan sebagai bentuk mendahulukan keredaan dan apa yang disukai oleh Allah daripada apa yang disukai oleh hawa nafsu kita. Apapun yang kita kerjakan meskipun bertentangan dengan hawa nafsu kita, akan tapi hal itu lebih disukai oleh Allah SWT sebenarnya, maka kerjakanlah dia. Berkorbanlah, nescaya Allah SWT akan mencintai kita dan kita pun mencintai Allah. Dia yang bertentangan nafsu kita, tapi Allah suka, kita kena buat. Yang kelima, cara kelima ni Ibn Qayyim kata merenungi nama-nama Allah terindah lah. Asma'ul Husna lah. Kita faham molek menghayati nama-nama Allah. Ibn Qayyim mengatakan al-khamisatu mutala'atul qalbi li asma'ihi wa sifatihi wa musyahadataha wa ma'rifatuha wa taqallubuhu fi riyadi hadhihi al-ma'rifah wa mabadiha. Faman 'arafa Allah
بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. ولهذا كانت المعطلة والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى المخبوب. Yang kelima, dia kata mengarahkan perhatian hati kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, mempersaksikan dan mengenalinya, mendalami nama-nama Allah lah. Bertamasya di taman-taman mengenal nama-nama Allah. Siapa yang mengenal Allah dengan nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya, maka ia pastilah mencintai Allah. Tidak boleh tidak, kerananya kaum Mu'attilah, para penolak sifat ni, ia tanzih nak sucikan Allah, habis sifat Allah pun itu Allah dah. Dan Fir'auniyah, para pengikut mazhab Fir'aun yang menolak Allah di atas ni, kata gitu kan. Atau Allah di atas ni adalah Fir'aun. Sebab Fir'aun ni maknanya kepada Nabi Musa buat piramid tu supaya dia boleh naik atas langit ni, nak tengok Tuhan Nabi Musa ni. Serta Al-Jahmiyah adalah Jahmiyah pun tolak sifat-sifat Allah, adalah para penyamun yang menghalangi hati dari mengenal Allah SWT dah. Dia kata nak sucikan Allah tapi menyebabkan Allah ni apa tak ada dah, benda yang tiada dah, ma'dum dah. Sehingga Allah ni walaupun tak ada hak kata tolak sifat sekarang lah, macam Mu'tazilah, tak siapa tahu Mu'tazilah pun banyak kali tolak Allah ni. Seperti falsafah, ilmu falsafah tu, Aristotle, Plato hak zaman dulu, seolah-olah alam dengan Allah ni sama, dia tidak wujud Allah, sebenarnya alam tu Allah dah. Jadi gitu dah. Tu bahaya dah. Dia tak kenal, dia kata nak kenal Allah, nak tanzih ke Allah, jadi ikut cara falsafah dah. Artinya adalah merenungkan nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Tentang itu, apa itu Al-Latif, Al-Khabir, As-Sami' Al-Basir, tanpalah membayangkan. Cuma hak tu boleh membawa hati kita sayang, cinta pada Allah. Dari lainnya, banyaklah semua nama-nama Allah tu, Asma'ul Husna tu kita fahami, menghayati maknanya. Merenungi nama-nama Allah SWT ini merupakan cara yang paling cepat yang boleh, cara yang cepat lah, bukan paling cepat, cara yang cepat untuk boleh cinta kepada Allah SWT. Dan benar pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bagaimana seorang mahu mencintai Allah SWT sementara dia tidak mengenal siapakah Allah. Sementara Allah SWT telah memperkenalkan dirinya hampir di setiap lembaran Al-Quran. Sesungguhnya kalau hanya sekadar pengakuan, semua orang pun boleh mengaku. Akan tetapi yang benar adalah pembuktian. Kena bukti. Cinta bahawa betul dah. Oleh kerananya di antara cara cepat untuk cinta kepada Allah SWT adalah dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Di setiap Asma'ul Husna tu, ada sifat-sifat Allah dah. Ada nama sifat-sifat Allah dah. Yang keenamnya, mengingati nikmat-nikmat yang Allah berikan. Cara kita nak suruh saya cinta pada Allah, kita ingat ujian setama mana kita berasa hebat pun sebenarnya nikmat Allah ni jauh lebih hebat, lebih banyak lah. Kita terima dah. Ibn Al-Qayyim mengatakan as-sadisu musyahadatu birrihi wa ihsanihi wa alaihi wa ni'amihi al-batinati wal-zahirah fa innaha da'iyatan ila muhabbatih. Yang keenam, cara kita nak suruh saya cinta pada Allah ni supaya rasa nikmat pada beribadah pada Allah, mempersaksikan kebaikan Allah, banyaknya Allah beri nikmat kita, kemurahan dan kurniaannya yang banyak dah, dan nikmat-nikmatnya yang zahir maupun yang batin dah. Kerana itu boleh mendatangkan cinta kepadanya. Nikmat ni bukan hak zahir saja dah. Makan minum kada batin, perasaan tenang, relax dah, tidak sekabut dah. Ya, manusia ni macam-macam, ada setengah tu benda yang besar apa. Ya relax dah, dia tidak berasa tension ni. Sampai ke mati orang nak bunuh dia pun relax lagi dah, dia tidak berasa takut mati, takut sangat. Jadi relax, tidaklah stres. Ada setengah benda manusia ni kecil ya, masalah dia lah. Orang lain rasa kecil lah, dia berasa besar bukan main dah. Jadi murung jadi kemurung sehingga dia sakit pula dah. Dan sebab itu kita nikmat batin tu satu perkara yang besar lah. Berusahalah untuk selalu mengati nikmat-nikmat dan kurniaan Allah SWT yang kalau kita fikir molek banyaklah. Sungguh di antara kita telah ada yang dikurniai nikmat hidayah. Itu besar dah. Hidayah Islam. Orang lain tak ada hidayah Islam ni. Okey ya. Dijauhkan dari maksiat pun satu nikmat yang besar dah. Dan nikmat-nikmat yang luar biasa lainnya banyak lagi lah. Sementara masih banyak orang yang tidak solat, tenggelam dalam maksiat, memiliki keluarga yang berantakan, baloh, cekoh dah, keluarga dah. Jadi kita nikmat setahun ni pun alhamdulillah banyaklah. Nikmat apa lagi yang kurang bagi kita dan kita banding orang lebih kaya kita dah, setengah kaya. Kita puasa dia bahagia dah. Sebenarnya kita tahu dalam perut pedas dia dah, serabut ke dah. Tapi yang penting ni kita kena bersyukur apa yang kita ada dah.
Sungguh telah banyak kenikmatan yang Allah telah berikan, dan nikmat Islam dan iman tu besar, bukan main lagi. Islam dan iman adalah nikmat yang terindah yang Allah berikan pada kita. Allah SWT firman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Kalau kira sangat banyaklah. Oksigen ya Allah serap daripada daripada udara masuk dalam paru-paru kita, masuk dalam darah tu, satu perkara yang besar lah. Kita rasa tak bersyukur tak cara mana dah. Padahal tu satu perkara yang sangat besar nikmat tu dah. Tak kira zat makanan, tak kira lagi pernafasan, tak kira lagi mata kita. Banyak kali lah kalau kita nak hitung sama-sama, baru kita rasa banyaknya Allah bagi kat kita dah. Sungguhnya manusia itu sangatlah zalim dan sangatlah mengingkari nikmat Allah SWT. Surah Al-Ibrahim ayat 34, kita khabar ingkar nikmat Allah. Dia tak bersyukur dah. Tu begitu orang etis ke apa, kadang dia tak fikir benda dia. Dia boleh kontrol sendiri ke paru-paru dia dah. Boleh ambil oksigen dah. Jantung dia boleh pam darah dengan kadar yang secukupnya dah. Benda tu terjadi sendiri kan. Semua tu adalah programming daripada Allah yang sangat hebat dah. Sebab itu kita nak fikirlah nikmat Allah ni menghayati, barulah kita berasa Allah hebatnya dah. Kalau kita pergi kaji di planet Suria, matahari ni pun, mana ada planet lain yang punya sistem yang sesuai dengan tubuh manusia dan makhluk-makhluk lain lah. Kalau kita pergi ke Marikh, tak ada udara beraca saja dah. Di planet lain pun masalah macam-macam dah. Tekanan udara, daya macam-macam. Kita ni sesuai Allah jadikan, kita ni sesuai duduk di muka bumi yang Allah telah sediakan untuk kita lah. Oleh kerananya nikmat-nikmat daripada Allah SWT kepada kita ni perlulah untuk diingati, kerana dengan mengingat nikmat-nikmat Allah lahir dan batin akan membuatkan kita semakin cinta pada Allah SWT. Ni tauhid lah dah. Tauhid ni kena bincang ni, bukan sekadar ayat oni syirik dah. Dah tahzir ke apa. Sebenarnya orang etis ke orang syirik ke apa, dia tak berasa kebesaran Allah dia sebenarnya, walaupun dia rasa sebut kebesaran Allah. Sebenarnya maksud kebesaran wali, dia tak berasa Allah ni sangat hebat ni, sangat jaga kita, sehingga tak perlulah kita istirasah minta tolong pada tak wali, sehingga Allah ni kita sehingga setengah manusia tahu mengaku tasawuf tapi sebenarnya tidak cinta kepada Allah yang sebenarnya, cinta pada tak wali, cinta pada kubur dah. Cinta pada wali, cinta pada wali nambah, cinta pada kubur, itu kita tak sayang. Jadi nak tanam tauhid ni bukan kata syirik, tangkar syirik saja dah. Ia kena tanam tentang cinta Allah. Cinta pada Allah kena besar, benar-benar cinta pada Allah menyebabkan dia tidak berasa hebat sangat Nabi Muhammad SAW, sehingga serupa Tuhan. Tidak berasa tak wali ni hebat sangat serupa Tuhan dah. Diberi mandat ke Tuhan ni jaga wali kutub utara, selatan, timur, barat dah. Tepuk ni tak berzikir, tak ada dah, selalu lupa lalai sikit, gempa bumi naga apa tak ada dah. Ia berasa kecil Tuhan tu terpaksa beri mandat kepada tak wali dah. Tapi apabila dia merasa kehebatan Allah, dia merasa cinta kepada Allah yang sangat mendalam, dia akan tak berasa kecil sangat tak wali dah berbanding dengan Allah SWT. Bahkan Nabi Muhammad SAW kecil sangat yang berbanding dengan Allah SWT, sebab Allah Tuhan dah jauh dah manusia dah. Jika seorang yang memberi hanya sebuah hadiah kepada kita menjadikan kita mencintainya, sehadiah pun kita rasa terima kasih, tak mudah dah. Lantas bagaimana lagi dengan Allah SWT yang telah memberikan pada kita seluruh nikmat yang kita rasakan. Itu yang keenam dah. Ingat pada nikmat Allah. Yang ketujuhnya, kita nak rasa cinta, sayang pada Allah ni, merendahkan diri di hadapan Allah. Ibn Qayyim mengatakan, as-sabi'u bahwa min a'jabiha inkisarul qalbi bikulliyatihi baina yadayillahi ta'ala. Yang ketujuh cara kita nak suruh cinta pada Allah ni, dan ini adalah yang paling menakjubkan, iaitu memasrahkan hati secara menyeluruh di hadapan Allah Ta'ala. Menangis tak kala sujud dan dalam doa, yang menunjukkan memasrahkan, serah diri, pasrahkan hati kepada Allah SWT. Benar-benar boleh membuatkan orang boleh cinta kepada Allah SWT. Berasa hina diri, lemah diri di hadapan Allah SWT dah. Tak ada gapo bodoh jahat kita ni di hadapan Allah dah. Allah beri nikmat, kita tak bersyukur banyak dah. Buat dosa lagi hina di hadapan Allah dah. Itu bila kita berasa cinta pada Allah lah. Kita tak berasa kita ni tak lebar, tak guru, tak wali dah. Kita berasa kita dosa banyak dah. Pada orang lain pun kita dosa banyak dah. Kalau bala pun kita takut ni sebab kita, bukan sebab orang lain dah. Kita berasa gitu dah.
Yang ke-8 berkhalwat bersama Allah dah gawe dah. Kita kata dah. Maksudnya bersunyi diri bersama Allah SWT lah. Ibn Qayyim mengatakan as-saminu al-khalwatu bihi waqtan nuzuli al-ilahi limunajatihi wa tilawati kalamihi wal wuqufi bil qalbi wat ta'addubi bi adabil ubudiyah baina yadayhi thumma khatmi dhalika bil istighfar wat taubah. Cara ke-8 untuk kita rasa cinta pada Allah iaitu berkhalwat, berdua-duaan dengan Allah pada waktu dia turun ke langit dunia. Bermunajat, membaca firman Allah dan baca Quran lah, dan menghadap dengan sepenuh hati dengan perhatikan adab-adab ubudiyah di hadapan Allah. Kemudian menutup dengan istighfar dan taubat. Biasanya tahajud ni dah. Tengah akhir malam dah. Berkhalwat bersama Allah adalah di antara cara yang paling mudah lah agar seorang boleh cinta kepada Allah. Terlebih lagi jika seorang melakukannya di sepertiga malam yang terakhir. 1/3 malam terakhir, pukul 3 lah kat akhir lah dah. Dia harus mengalahkan cintanya dari rasa mengantuk di waktu puncak-puncaknya seorang sangat ingin untuk tidur. Masa tu payah nak bangun tidur. Kemudian memaksakan dirinya untuk bangun berkhalwat dengan Allah pada waktu tersebut. Dia menegakkan solat, bertilawah, baca Quran lah dalam solatnya. Baca Quran dalam semayang molek lah. Dan menutupnya dengan istighfar dan bertaubat sebagaimana firman Allah SWT, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon keampunan kepada Allah. Surah Az-Zariyat 18. Kena orang jauh ni dia akan berasa banyak dosa. Akan berasa cuci daripada dosa ni. Jadi marah sangat lah kalau kita khianat kita pun, kita janganlah berasa marah sangat dah. Kita kena ingat kita buat dosa pun banyak juga dah. Allah uji kita ko. Orang ada kita berasa nak puas hati pun kita rasa aku banyak lagi buat salah Tuhan, gitulah dah sepatutnya. Jadi demikian adalah nikmat iman. Nikmat iman lah. Dia mengalahkan hawa nafsunya untuk menyenangkan Allah SWT, dan tentunya hal tersebut adalah hal yang boleh menambahkan cinta pada Allah SWT. Yang ke-9, cara ke-9 untuk cinta pada Allah, berkumpul bersama dengan orang yang mencintai Allah, duduk bersaing dengan orang-orang yang cinta pada Allah. Ibn Qayyim berkata, at-tasi'u mujalasatul muhibbin as-sadiqin waltiqatu atayibi samarati kalamihim kama yantaqi atayib as-samar wa la tatakallam illa idza tarajjahat maslahatul kalam wa 'alimta anna fihi mazidan lihalika wa manfa'atan li ghairika. Yang ke-9, cara kita rasa saya cinta, ingat Tuhan saya, dan rindu pada Allah ni, duduk berkumpul-kumpul bersama orang yang mencintai Allah SWT dengan jujur dan mengambil manfaat dari perkataan-perkataan mereka sebagaimana memetik buah segar dari pohon. Dan janganlah berbicara kecuali jika merasa yakin bahawa perkataan itu mendatangkan maslahat kebaikan. Mengetahui bahawa itu menambahkan baik keadaanmu dan memberikan manfaat bagi orang lain. Kita bercakap ni boleh memberi manfaat, bukan boleh jadi balah. Di antara hal yang boleh menambahkan cinta pada Allah SWT adalah berteman dengan orang soleh dan mengambil manfaat dari perkataan-perkataan mereka yang penuh dengan hikmah dan pelajaran. Dan di antara hal yang membuatkan beroleh cinta kepada Allah SWT adalah berfikir terlebih dahulu sebelum bicara. Cakap ni benda penting saja dah. Iaitu memikirkan apakah perkataan yang akan diucapkan itu disukai oleh Allah SWT atau tidak disukai oleh Allah. Kena fikir ni. Kalau perkataan tersebut bermanfaat untuk diri dan untuk orang lain dan disukai oleh Allah, maka berbicaralah. Dan jika tidak, maka diamlah. Dengan sifat yang senantiasa memikirkan apa yang akan diucapkan, seorang akan senantiasa mengasihi Allah SWT. Yang ke-10. Cara ke-10 supaya kita ni sayang cinta pada Allah, menjauhi hal-hal yang boleh menjauhkan hati dengan Allah. Ibn Qayyim mengatakan, al-ashiru muba'adatu kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainallahi azza wa jalla. Yang ke-10, cara kita supaya kita sayang cinta Allah ni, menjauhkan diri dari segala sebab-sebab yang menjauhkan antara hati dengan Allah Azza wa Jalla. Orang yang cerdas adalah orang yang mengetahui di mana, bilakah sebab-sebab apa-apa yang membuat imannya berkurang. Dia tahu benda yang boleh menyebabkan iman berkurang. Sehingga akhirnya dia menjauhi hal-hal tersebut. Sungguhnya Allah SWT telah mengurniakan setiap manusia ilmu sehingga dia boleh tahu sebab-sebab yang boleh menurunkan imannya. Sesungguhnya tak terkadang Allah SWT memberikan segenap isyaratlah kepada seorang tak kala hendak melakukan sesuatu, dan perkara itu boleh menurunkan imannya. Benda ni boleh turun iman, tengok TV ke apa dah ikutlah. Maka seorang cerdas akan tahu akan signal tersebut isyarat-isyarat tersebut,
Dan tahu bilakah imannya turun sehingga dia boleh menghindarinya. Oleh kerana segala hal yang boleh menjauhkan hati kita dengan Allah, mestilah kita jauhi. Itulah 10 cara dalam kitab Madarijus Salikin. Kitab yang bagus, kitab tasawuf juga dia. Orang yang belajar tasawuf, kitab hikam ke apa pun, tengok jugalah kitab Ibn Qayyim ni dah. Baru dia akan menyiterakan semangat dah. Dalam kitab hikam tu bagus, tapi kalau tidak ditafsir, tidak dipahami dengan cara Al-Quran Sunnah, boleh terbabah juga dah. Oleh sebab itu ada syarah-syarah saya baca, beberapa syarah ada yang okey, ada yang terwis sikit lah. Biasalah tu. Okay, mata Allah SWT firman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Katakanlah jika bapa-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, isteri-isterimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Surah At-Taubah ayat 4. Syarah pada ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, Allah SWT menyebutkan tentang 8 perkara yang menjadi kecintaan manusia. Perkara tersebut adalah cinta kepada orang tua. Saya pun makpuk lah. Cinta kepada anak-anak, cinta kepada saudara, adik-beradik, cinta pada isteri, cinta kepada kerabat, anak beranak lah. Cinta kepada harta yang dia usahakan, cinta kepada perdagangan yang telah digeluti bisnes. Cinta pada rumah yang telah dibangun dengan susah payah. Kalau ternyata seorang lebih cinta pada 8 perkara yang disebutkan oleh Allah SWT tersebut dalam firman-Nya, ini daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya, daripada cintanya terhadap jihad jalan Allah, baik dengan jiwa atau hartanya, maka dia digolongkan sebagai orang yang fasik. Kerana dia di akhir ayat Allah SWT mengancam dengan mengatakan, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Surah At-Taubah ayat 24. 8 perkara yang disebutkan dalam ayat ini, ketika seorang melanggarnya, lebih dia cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka dia telah melakukan cinta yang merupakan maksiat kepada Allah dan bukan cinta yang berupa syirikan. Jadi kalau perkara tadilah cinta-cinta selain Allah ni, dah maksiat pada Allah akan lebih pada Allah dah. Tapi bukan syirik lagi dah. Contohnya adalah orang tua yang menuruti kemahuan anaknya untuk menonton bioskop kerana sayang pada anaknya, tengok apa kata cerita pelik-pelik lah. Atau seorang yang menghadiri acara keluarga yang ada maksiat dalamnya, parti lah dah, birthday ke apa, hanya kerana merasa tidak enak dengan kepada kerabatnya. Atau seorang pedagang yang memilih untuk transaksi riba agar mendapatkan keuntungan lah. Ini semua bukanlah cinta yang syirik. Tak sampai syirik lagi. Akan tapi cinta yang menjerumuskan seorang kepada maksiat, ke dalam maksiat. Kerana sebagaimana telah kita sebutkan bahawa cinta yang syirik adalah cinta yang menimbulkan keagungan, ketundukan, kehinaan dan perendahan diri kepada selain Allah SWT. Bahawa jadi syirik sungguh dah. Ibn Umar berkata, Sami'tu Rasulullah SAW, Iza tabaya'atum bil'inah, fa'akhaztum aznab al-baqar, wa raditum bil-zar'i, wa taraktumul jihad, sallatallahu alaikum dhullan, zullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika kalian berjual beli secara inah, riba lah, jual beli inah lah, dan kalian mengikuti ekor sapi yang sibuk berternak lah, mega banyak lah, dan kalian suka dengan bercocok tanam lah, dan meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpa kepada kehinaan ke atas kalian. Allah tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian. Jadi meninggalkan jihad, kalian sibuk bisnes pun masalah kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari sini hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan bahawa Allah SWT tidak melarang seorang berdagang, membangun rumah, sayang kepada keluarga. Hanya sahaja yang terpenting adalah jangan sampai itu semua membuat seorang meninggalkan kewajipannya terhadap Allah SWT ketika seseorang telah mendahulukan perkara-perkara tersebut sampai meninggalkan perintah-perintah Allah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah SWT. Matang kitab Tauhid pula. Dari Anas bin Malik radhiyallahu bahawa Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah salah seorang dari kalian beriman hingga aku lebih dia cintai
daripada anaknya, daripada orang tuanya dan manusia semuanya. Hadis Bukhari. Syarah hadis ni. Hadis ini menunjukkan bahawasanya kecintaan pada Rasulullah SAW mestilah didahulukan daripada cinta terhadap seluruh manusia. Dan ini hukumnya wajib, bukan sunat-sunat wajib dah. Kerana dalam hadis ini di atas, Nabi SAW mengibaratkan bahawa orang yang lebih mencintai orang lain selain daripada Nabi SAW, maka imannya tidaklah sempurna. Ketika seseorang lebih cinta kepada orang tuanya, dan mak pak dia, kepada anaknya, kepada dirinya sendiri daripada Nabi SAW, maka dia telah berdosa. Berdosa lah. Menimbulkan rasa cinta pada Nabi SAW melebihi cinta kepada orang tua, anak, isteri, kawan dan diri sendiri adalah hukumnya wajib. Di antara hal yang mendukung ini adalah hadis dalam Sahih Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilayka min nafsika. Faqalahu Umar, fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar. Ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala-galanya selain diriku sendiri. Maka Nabi SAW bersabda, tidak, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, engkau belumlah beriman hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Maka Umar berujar, sekarang demi Allah engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka Nabi SAW bersabda, sekarang baru benar wahai Umar. Hadis riwayat Bukhari. Oleh kerana para sahabat cinta kepada Nabi SAW melebihi cinta mereka kepada diri mereka sendiri. Nyawa mereka terasa ringan di hadapan Nabi SAW. Bahkan ketika Nabi SAW telah berperang, para sahabat ingin agar mereka meninggal di hadapan Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis tak kala perang Uhud, Nabi SAW bersabda, May yarudduhum anna walahul jannah, au huwa rafiqi fil jannah. Barang siapa yang dapat menghalau mereka dariku dah, yarudduhum anna dah, menghalang mereka dariku, maka bagian syurga, atau Nabi mengatakan maka dia akan bersamaku di syurga. Maksudnya sekatlah daripada kena tubuh Nabi tu senjata-senjata musuh dah. Panah apa. Hadirat Muslim. Maka para sahabat pun akhirnya berbondong-bondong maju untuk membela Nabi SAW dan berharap meninggal di hadapan Nabi SAW agar kelak mereka boleh bersama-sama Nabi SAW di syurga. Para ulama menyebutkan bahawa ada dua perkara yang boleh membuat kita boleh mencintai Nabi SAW melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Pertama dah, dia kata dua perkara dah, tak ada 10 cinta pada Nabi lah. Pertama, kita mengingati bahawa indahnya akhlak Nabi SAW. Tentunya untuk mengetahui akhlak Nabi SAW, kita mestilah belajar sirah beliau tentang bagaimanakah sikapnya, tutur katanya, akhlaknya kepada isteri-isteri beliau, sikap beliau sebagai seorang sahabat bagi sahabat-sahabatnya yang lain, bagaimana sikap beliau sebagai seorang pemimpin dan yang lainnya. Dengan mempelajari itu semua, kita akan rasa cinta kepada Nabi SAW kerana sosoknya yang luar biasa. Cara yang kedua, kita mengingati jasa-jasa Nabi SAW. Cara agar kita boleh sangat cinta kepada Nabi SAW adalah mengingati bagaimana perjuangan beliau dalam berdakwah hingga diusir dari negerinya, terlempar dengan batu, dihinakan dengan kotoran yang diletakkan di atas tubuhnya dan berbagai-bagai macam kesusahan yang beliau alami. Kita juga perlu mengingati bahawa tak kala Allah SWT telah memerintahkan untuk Nabi SAW berdakwah, maka saat itu pula lah Nabi SAW tidak istirahat dari ujian. Nabi ni tak ada berhenti ujian-ujian dah, yang silih berganti sehinggalah beliau meninggal dunia. Ketika kita mengingati jasa-jasa Nabi SAW, maka kita akan rasa cinta kepada beliau. Kerana jasa Nabi SAW begitu besar berbanding daripada jasa orang tua kita kepada kita sendiri pun. Sesungguhnya orang tua kita hanya berjasa bagi kita dalam merasakan berbagai macam nikmat dunia lah. Kita boleh merasa nikmat dunia dengan bantuan mak pak kita dengan izin Allah. Akan tetapi jasa Nabi SAW kepada kita, jika kita mengikutinya dengan benar, adalah kenikmatan abadi di syurga. Kalau ikut ajaran Nabi, kita boleh masuk syurga. Lebih hebat daripada mak pak kita lah. Dan terselamatlah dari api neraka. Dan jasa untuk mendapatkan nikmat syurga adalah jasa yang tidak tertandingi lah. Oleh kerananya ketika kita tahu jasa Nabi SAW lebih besar, maka wajiblah bagi kita untuk lebih cinta kepada Nabi SAW melebihi orang tua kita. Dengan mengerti dua perkara ini, iaitu dengan pelajari bagaimana akhlak dan jasa-jasa Nabi SAW, maka kita akan lebih rasa cinta kepada Nabi SAW daripada seluruh manusia. Matan hadis dari kitab Tauhid pula. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
Thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa Allah wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar. 3 perkara yang apabila ada pada diri seorang, ia akan mendapatkan manisnya iman. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dari selain keduanya. Jika ia mencintai seorang, dia tidak mencintainya kecuali kerana Allah. Dan dia benci kembali kepada kekufuran, seperti mana dia benci bila dilemparkan ke neraka. Hadis Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan la yajidu ahadun halawatul iman hatta ila akhirih. Tidak akan merasa iman, manis iman hingga hadis ni. Manis ni iman dah. Ni halawatul iman tadi. Wajada halawatul iman. La yajidu ahadun halawatul iman. Beza sikit. Syarah hadis ni. Sesungguhnya iman itu punya rasa yang manis, sehingga orang yang memilikinya akan merasakan kebahagiaan. Makanan memiliki kelazatannya tersendiri. Bergaul dengan isteri juga memiliki kelazatannya tersendiri. Bertemu dengan sahabat juga memiliki kelazatannya tersendiri. Maka demikian pula dengan iman yang memiliki kelazatannya tersendiri. Iman ini nikmat, manis, lazat. Nabi SAW menyebutkan bahawa ada 3 perkara yang jika kita terdapat pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Dan yang dimaksudkan dengan lazatnya iman, sedapnya manisnya iman ni adalah merasa nikmat dan rasa bahagia ketika kita mengerjakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan merasa bahagia ketika menanggung beban demi menggapai keredaan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, terlebih mengedepankannya dari kenikmatan dunianya sementara. Rujuk Syarah Sahih Bukhari Ibn Battal. Ada 3 perkara yang disebutkan dalam hadis tersebut. Pertama, Allah Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Kerana tidaklah mungkin seorang mendapatkan rasa manis dan nikmat kecuali jika ia melakukan 3 perkara tersebut atas dasar cinta. Kerana jika tidak atas dasar cinta, maka ia tidak boleh merasakan manis dan bahagiannya. Rujuk Al-Ubudiyah Ibn Taymiyah. Ini merupakan dalil bahawasanya janganlah seorang beribadah kepada Allah SWT atas dasar takut dan berharap semata-mata. Takut pada neraka, harap syurga. Hendaknya seorang menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Sebagaimana kita ketahui bahawa 3 rukun ibadah hati ada 3. Takut, harap dan cinta. Bukan takut dan harap saja, takut, harap dan cinta. 3 rukun ini diibaratkan dengan seekor burung, di mana rasa takut dan rasa harap ibarat sayapnya. Dan rasa cinta adalah kepalanya. Cinta lebih besar. Cinta kepala. Takut, harap tu rojak, khauf dan rojak tu kena ada sajak kanan kiri lah. Khauf ada kanan ke gapo dah, rojak ada kiri ikut dah. Tapi untuk seimbang lah, kena seimbang dah. Tapi cinta tu kepala dah. Sehingga seharusnya cinta pada Allah yang menggerakkan seorang untuk rajin beribadah. Kedua, tidak mencintai seorang kecuali kerana Allah, sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya. Tentang mencintai seorang kerana Allah dan bukan kerana orang tersebut. Ketiga, benci kepada kekufuran, sebagaimana dia benci jika dilemparkan ke dalam neraka. Orang tersebut tidak ingin lagi berinteraksi dengan kekufuran dan kesyirikan, benda-benda syirik, kufur atau khilaf pun dia tak sena. Dia tak mahu dah buat perkara-perkara yang mungkin ada unsur syirik atau khurafat atau khilaf syirik kada. Jadi isyarat bahawasanya kita melatih diri kita untuk benci terhadap maksiat. Sebagaimana firman Allah SWT, "Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal 'isyan ulaika humur rasyidun." Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekufuran dan kedurhakaan. Fusuk. Mereka itulah orang yang mengikuti jalan yang lurus. Surah Al-Hujurat ayat ke-7. Oleh kerananya kita berdoa kepada Allah SWT untuk dibuat benci kepada kemaksiatan. Kita minta lah supaya kita adalah hati perut kita rasa benci maksiat. Dan berdoa agar maksiat yang telah kita tinggalkan tidak kita kembali lagi kepadanya semula. Dengan meninggalkan maksiat, kita baru akan boleh merasakan manis dan iman. Dan perlu diketahui bahawa tidaklah kelazatan itu boleh didapatkan kecuali dengan sihat dan bersihnya hati. Kerana iman adalah makanan pokoknya hati. Dia hati bersihnya tinggal maksiat zahir, dia susah lah. Maksiat hati pun dah kena tinggal juga.
Sebagaimana kita tidak boleh merasakan nikmat dan lazatnya makanan meskipun pada rasanya ia adalah makanan yang nikmat jika badan kita sedang sakit. Kalau kita demam, kena COVID ke apa, nak makan pun jadi tawar, jadi tak rasa bersatu. Begitu juga kalau hati perut kita ni, kita buat amal ibadah nampak jeruh dah. Tapi hati kita tidak ikhlas, hati kita ada ujub dan macam-macam. Penyakit-penyakit hati, maka kita tak rasa nikmat iman lah. Nikmat iman tak akan rasa sebenarnya, walaupun nampak macam orang lebah lah. Maka jika hati itu bersih dari penyakit, barulah ia merasakan nikmatnya iman. Rujuk Fathul Bari Ibn Rajab Al-Hambali lah. Maka Fathul Bari Imam Ibn Hajar Asqalani dan Ibn Rajab lah. Tak ada habis lah, syarah sikit lah. Matan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, man ahabba fillah wa abghada fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu walayatullahi bizalika wa la yajida 'abdun ta'mal iman wa in kathrat salatuhu wa sawmuhu hatta yakuna kadzalika. Laqad sarat 'ammatu mu'akhatin nas 'ala amri dunya wa dzalika la yujdi 'ala ahlihi syai'an. Barang siapa yang mencintai seseorang kerana Allah, membenci kerana Allah, membela kerana Allah, memusuhi kerana Allah, maka sungguhnya kecintaan dan perwalian Allah itu diperolehi dengan hal-hal tersebut. Dan seorang hamba tidak akan boleh menemukan lazatnya iman meskipun dengan banyak melakukan salat dan puasa sampai ia bersikap demikian. Jadi dia kena ada rasa cinta, benci kerana Allah, bela kerana Allah, musuh kerana Allah, barulah semaya bel dia tu rasa lazat iman. Pada umumnya persahabatan yang dijalin di antara manusia dibangun atas dasar kepentingan dunia biasanya. Dan itu tidak berguna sedikit pun baginya, bagi orang beriman. Jadi orang beriman tidak mementingkan bersaing dengan orang ini dapat nikmat dunia dah. Syarah, jika seorang ingin menjadi wali Allah SWT, maka hendaknya cintanya, bencinya, pembelaannya, permusuhannya semuanya dibangun kerana Allah SWT. Hanya sekadar banyak puasa dan banyak salat tidak boleh menjadikan seorang merasakan manisnya iman sampai dia mencintai, membenci, membela dan memusuhi kerana Allah. Oleh kerananya, seorang mestilah melatihkan diri untuk mencintai kerana Allah, membenci kerana Allah, berloyal. Wali ya, maksudnya taat kepada Allah kerana Allah, dan bermusuhan kerana Allah. Setia lah, loyal ni setia kepada Allah. Bermusuhan kerana Allah. Kalau sekiranya kita memiliki kerabat yang dekat namun ternyata dia adalah musuh Allah, maka kita juga musuhinya kerana dia adalah musuh Allah. Dengan seorang bertindak kerana Allah, barulah dia akan merasakan manisnya iman. Dan dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, man ahabba lillah wa abghada lillah wa ata lillah wa mana'a lillah faqad istikmala al-iman. Pada siapa yang mencintai kerana Allah, membenci kerana Allah, memberi kerana Allah dan melarang, menahan kerana Allah, maka sempurnalah imannya. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh kerananya kita mestilah melatih diri kita agar apa pun kita lakukan kerana Allah SWT sahaja, dah semata-mata. Matan seterusnya daripada Ibn Jarir, Ibn Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan firman Allah SWT, wa taqatta'at bihimul asbab. Qala al-mawaddah. Dan segala hubungan antara mereka terputus. Ibn Abbas berkata iaitu kasih sayang. Syarah, ayat ini diambil dari firman Allah SWT, idh tabarra'a alladhina ittabi'u minal ladhina ittaba'u wa ra'ul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladhina ittaba'u law anna lana qarratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu 'amalahum hasratin 'alaihim wa ma hum bikharijin minan nar. Iaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang yang mengikutinya. Abuhlah, dia lepas tangan daripada pengikut dia, ataupun pemimpin daripada pengikut dia. Dia lepas tangan daripada orang yang mengikutinya dah. Dan mereka melihat azab dan ketika segala hubungan antara mereka terputus dah. Dan orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan untuk kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka untuk ikut pemimpin lah. Sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami, demikianlah Allah perlihat kepada mereka amal perbuatan mereka yang menjadi penyesalan bagi mereka. Dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Surah Al-Baqarah ayat 160 hingga 167. Maksud Ibn Abbas radhiyallahu anhu tu adalah segala bentuk kasih sayang akan terputus di hari akhirat nanti. Jadi cinta kasih ni putus dah. Ada saya kepada pemimpin dah. Dah tok guru, tok wali ke apa dah lebih hak dah. Ketika dahulu di dunia seorang bersahabat atau menyambung hubungan di antara dasar kemaksiatan, maka tidak ada pertolongan. Bahkan mungkin yang timbul pada hari kiamat adalah saling menjatuhkan demi menyelamatkan diri masing-masing. Lain halnya jika persahabatan atau hubungan yang terjalin kerana Allah. Kerananya seorang berusaha bersaudara dengan kawannya kerana Allah SWT.
Kerana yang demikian itulah yang bermanfaat pada hari kiamat kelak. Adapun semua interaksi dan hubungan yang bukan dibangun kerana Allah SWT, maka akan terputus dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan kalaulah kebersamaan itu bukan kerana Allah Azza Jalla, mereka akan menjadi lawan, jadi musuhlah satu sama lain kelak di hari akhirat. Mula-mula sair, lepas tu di hari akhirat balah lah. Allah mula ajak aku buat maksiat lah, macam-macam lah. Allah Azza Jalla berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Dan setiap teman pada saat itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali orang-orang beriman. Surah Az-Zukhruf ayat 67. Jadi kisah yang ajak benda tak molek ni, ajak kebal lah masing-masing lah. Mung lah ajak aku buat maksiat ni, curi, mopok, benda maksiat macam-macam lah. Wallahu a'lam. Setakat tu saja bab cinta kerana Allah lah, bahagian kedua kita ni. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.